Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kita masih lagi dalam kitab Tatmim al-Faidah. Tatmim al-Faidah maknanya kesempurnaan, menyempurnakan faedah. Nasihat yang diberi oleh Syekh Daud ni kepada Sultan, pemimpin. Kerana pemimpin ni satu perkara yang besar. Ulama-ulama Islam masuk dalam bab al-imarah ni dalam kitab tauhid. Dalam kitab akidah. Dia pemimpin yang adil ni satu pemimpin yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab dia Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Nabi kata 7 golongan. 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak letak orang ni di bawah bayangannya. Di bawah bayangan aras Allah SWT pada hari kiamat nanti, pada hari yang tak ada bayar. Hari kiamat nanti tak ada bayar tempat nak berteduh. Kita akan jalan tengah panas. Mataharinya ikut amalan. Kalau amalan tak baik, matahari atas kepala panas. Kalau hak baik, jauh sikit. Jauh lagi. Orang juga benar boleh duduk di bawah bayangan aras Allah SWT. 7 golongan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita, 7 golongan ni boleh duduk di bawah bayangan aras Allah. Tanda dia. Yang pertama siapa dia? Al-Imamul Adil, iaitulah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni orang yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras Allah pada hari kiamat. Orang lain tengah-tengah panas, dia boleh duduk di bawah. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Orang yang kedua boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, iaitulah orang pemuda, golongan muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni orang muda, anak-anak yang baru nak besar ni, baru nak masuk remaja, baru nak jadi pemuda ni, biarlah kita tak masuk dalam kumpulan hero pun, dalam kumpulan maksiat. Tapi kita membesar dalam keadaan kita beribadat kepada Allah, ini calon orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Golongan yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Hati terikat dengan masjid. Terikat lagu mana? Maknanya dia ni, kalau pergi jauh pun, mikir nak buat kerja ke apa ke, bila bunyi azan, nak pergi masjid dia. Itu makna hati terikat masjid, sentiasa kembali ke masjid untuk semaya berjamaah dan untuk mendengar kuliah-kuliah, belajar agama dan sebagainya. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang berkasih sayang. 2 orang ni kerana Allah. Dia beripu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ini bukan senang nak cari 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah di zaman kita lah ni. Biasanya orang yang berkasih sayang lah ni kerana apa? Kerana nak benda. Apa baik dia tu? Kakak boleh projek. Tu je sejak. Mana baik dia tu? Senang nak minta tolong. Kira-kiranya senang nak minta. Orang yang betul-betul tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah, mana nak? Tengok di kalangan sahabat, bila mari orang Mekah tak ada isteri, dia tanya, mau pilihlah anak mana bini aku ni. Aku suruh dia, mau ambil ni. Mau nak kebun mana? Tanah kebun aku, hak mau nak kebun ambil. Lah ni bukan cara nak wihak orang. Nak wihak kita, hak orang nak kawin lagi dah. Berapa ramai orang balas kerana sempadan tanah. Kesok sikit ya, 45 apa ni? 45 sto yang kesok. Sampai ke mahkamah, gagal. Tidak ada tahabba fillah. Warajulun talabathum rah zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang ke 5.
Iaitulah orang laki-laki yang digoda oleh orang perempuan yang comel, tapi dia tidak tergoda kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang iman kuat. Kerana dia tidak tergoda ni, Allah Taala botak dia buat bayangan. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yamin. Seorang yang bagi sedekah secara sembunyi. Kalau pergi bubuh dalam tu masjid hari Jumaat tu kepal kau lepas nyak-nyak buh. Sebab tu dia kata nak boleh lepas jangan buh sekali bunyi kering jatuh. Kena buh ria, buh ketah baru tak bunyi. Orang korang ada. Maknanya kita pergi derma secara nyak-nyak. Kalau nak pergi ke masjid ni, tak suara ayat kuat. Maka boleh elak akaun masjidnya. Atas surat layar, kata saya sudah masuk dalam akaun masjid tuan untuk siap masjid ni 100,000. Ada orang nak lagi. Saya nak jumpa ada. Biasa kat kena boleh sok kau bala lu. Saya nak pergi derma ke masjid ni, tapi sinar hari kena ada. Tu je ada. Nah, pasal nak suruh tulis ni. Esok tu ambil gambar tabel. Derma 100,000 ke masjid. Banggalah dia tu. Hingga mana? Nak suruh sembunyi sedekah ni setakat mana Nabi royaknya? Dia wis sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ibaratnya begitu sembunyinya dalam lepas sedekah. Yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Orang golongan yang ketujuh boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat nanti, iaitu orang yang berzikir kepada Allah khalian dalam keadaan sunyi, sepi seorang diri dia ya. Fafadat ainahu, riak mengalir air mata dia. Riak dari sana orang tak ada. Lebih khusyuk kalau kita riak depan orang ni payah sikit. Saya mau kata nak nyuruh pula gapa-gapa macam-macam cerita. Inilah 7 golongan yang duduk di bawah bayangan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangan aras Allah pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali Imamul Adil. Adapun kelebihan adil. Kelebihan hadis ni kita baca. Hadis tu hadis Bukhari, hadis yang sahih. Ketahui olehmu bahawasanya adil Malik. Apa dia Malik itu? Apa dia Malik? Malikun. Jangan baca Malakun. Dia rumah tu lah mim lam kaf. Malikun berbaris. Apa dia mana Malikun? Raja atau pemimpin. Tapi kalau baca Malakun jadi apa? Jawab kalau baca Malakun baris atas. Jadi malaikat. Rumahnya tu lah mim lam kaf. Malakun malaikat, Malikun pemimpin atau peraja. Adil Malik itu mewajibkan kita kasih akan dia. Manakala dia adil, kita wajib kasih dia. Dan zalimnya mewajibkan kita bercerai-cerai daripadanya. Kalau dia zalim, kita kena kasih ke tidak? Kena kasih lagi. Baik. Dan afdal zaman itu zaman Raja Adil. Seafdal-afdal masa, iaitu kalau kita hidup di bawah pemimpin yang adil. Sabda Nabi SAW, bahawasanya amal imam yang adil pada rakyatnya sehari terlebih afdal daripada amal orang yang adil pada ahlinya 100 tahun. Mana sehari dia beramal itu afdal lebih daripada 100 tahun orang yang adil kepada ahli dia. Sebab orang yang adil kepada ahli dia ni, keluarga dia atas rumah tu yang merasa keadilannya. Tapi kalau pemimpin yang adil, berapa ribu, berapa juta rakyat di bawah dia merasai keadilan. Tapi pasal apa yang mari dia kita lah ni dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak adil? Kenapa? Kita akan mari. Syekh ni akan royak depan nanti. Tidak adilnya raja ni, Allah Ta'ala beri pemimpin yang tidak adil kepada sebuah negara, sebuah rakyat, sebab rakyat itu sendiri tidak adil kepada diri dia sendiri tentang hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adil imam sesaat terlebih kebajikan daripada ibadat 60 tahun. Satu saat adilnya pemimpin itu lebih baik daripada ibadat 60 tahun.
Mana kalau dia ibadat 60 tahun dengan dia berlaku adil pada rakyat dia sekejap lebih baik. Pasal dia pemimpin. Hadis ini yaum min imamin adil afdal min ibadati 60 sanah ni. Hadis ni riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Fadilatul Adilin. Nama kitab. Abu Nu'aim tulis kitab, satu kitab nama dia Fadilatul Adilin. Kelebihan orang yang berlaku adil. Dan riwayat oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat kata Al-Haythami wa fihi Sa'du Abu Ghailan Asy-Syaibani wa lam a'rifu. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif kerana ada hadis yang tidak dikenali dari segi rawi dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa imam yang adil tiada ditolak. Pemimpin yang adil kalau dia doa dia tidak ditolak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum. As-sha'im hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Jadi hadis Abu Hurairah riwayat dia kata ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, as-sha'im hatta yuftir. Orang puasa ni kalau dia doa Allah Taala tak tolak doa dia sehingga dia buka puasa. Kalau tu orang doa, kalau kita nak doa, ada hajat banyak-banyak, puasa dulu. Kita puasa, panggil orang semaya hajat tu, puasa kat dia pun. Baru kemas balik. Yang kedua, al-imamul adil. Pemimpin yang adil, tidak ditolak doa dia. Wa da'watul mazlum, dan orang yang dizalimi oleh pemimpin yang tidak adil, doa dia tidak ditolak. Tu pasal apa yang Tuhan tak terima juga tu ni? Orang rakyat umat Islam kena zalim sekarang ni di Afghanistan, di Iraq, di mana-mana saja pun. Pasal apa kita doa nampak macam tu juga. Sebabnya doa kita tu tak cukup syarat. Makanan kita halal ke tidak? Jadi banyak lagi halangan-halangan yang menyebabkan doa tu tertangguh, tidak diterima oleh Allah. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi tapi sanad dia dhaif. Hadis yang sahih ada, iaitulah ganti daripada da'watul imamul adil itu da'watul musafir. Nabi kata hadis ada hadis lainnya ada ganti. Dan daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahawasanya ia berkata bagi Ka'ab, khabarkan olehmu daripada syurga Jannatul Adn. Jadi Sayyidina Umar ni jumpa dengan Ka'ab. Dia kata royak kepada saya, syurga Jannatul Adni ni salah satu daripada nama syurga Jannatul Adni. Dia banyak nama syurga, Jannatul Firdaus, Jannah. Apa dia syurga ni? Maka berkata Ka'ab, "Hai Amirul Mukminin, tiada duduk padanya melainkan Nabi atau Siddiq atau Syahid." Mana syurga ni hak tak masuk dalam dia ni kecuali Nabi atau Siddiq ataupun orang-orang yang baik, orang yang benar, atau Syahid, orang yang mati syahid fi sabilillah. Hak ni je calon hak boleh masuk dalam syurga Jannatul Adni. Atau imam yang adil. Yang keempatnya imam yang adil. Nak ayat imam adil. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tiada aku nabi. Aku ni nabi dak dah. Jadi kalau nak masuk dengan jawatan nabi tak masuk dalam syurga Jannatul Adni. Dan sebenarnya aku benar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan siddiq tapi aku telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mengaku lah dia tu siddiq. Kalau orang mengaku kata dia ni bisa, orang tu kita kena kelih jugalah. Doa ramai tiba-tiba dia tahu orang lain tak jadi kerja belakang. Kau amal seorang jadi. Ni orang ni takbur lah kecil. Jadi Umar tak mengaku dia siddiq tapi aku ni membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada aku imam adil. Aku ni bukan seorang imam yang adil. Dia tak mengaku dia imam yang adil. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu boleh tidur bawah pokok. Waktu dia jadi khalifah, orang mari cari mana Umar.
Umar duduk mana istana dia? Dia kata istana apa ya Umar tu? Kalau duduk tidur guling bawah pokok tu, itulah Umar bin Khattab. Orang itu kata apa dia kata? Wa hakamta wa adil. Wa num. Dia kata, "Hei Umar, oleh kerana mu ni jadi pemimpin, mu berlaku adil pada rakyatmu, mu boleh tidur bawah pokok dengan tidak ada pengawal." Orang lain hodok pengawal, biu-biu kiri kanan pengawal ni kisah apa? Kita takut rakyat. Pasal apa takut rakyat? Sebab dia zalim pada rakyat dia. Umar oleh kerana dia berlaku adil pada rakyat, dia takut apa? Rakyat dia pula tolong pergi tengok dia, tolong pergi jaga dia tidur. Dia kata ini Umar radhiyallahu taala anhu arda. Baru ni hang duduk jalan atas kereta dengar cerita dalam radio. Seorang penceramah tu cerita mengenai Umar, dia kata Umar zaman jahiliah dulu. Nak oyak betul gamak itu. Minum air dalam korok macam-macam. Tak tahu ambil mana riwayat. Umar, hadis khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalifatul Tsani, khalifah lepas pada yang kedua, Al-Mulham. Allah Taala bagi ilham pada Umar. Yang Nabi kata kalau Umar jalan kau ni syaitan lalu kau ni. Tak berani nak bertemu dengan Umar. Tiba-tiba kita menimbulkan cerita-cerita yang tak tahu betul kau tidak pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kita nasihatlah kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, kalau nak cerita pun tak susah nak topik cerita, kau-kau lagu ni. Buat kalau betul Umar buat kalau betul. Itu cerita zaman jahiliah, tak payah kita ungkit lagi di zaman dia telah ungkit gunakanlah keadilan Umar, ketegasan Umar, kebenaran yang dibawa oleh Umar. Tak payah cerita lagi zaman jahiliah Umar begini-begini. Itu kalau betul. Kalau tak betul, kita telah buat satu firyah, satu tuduhan yang tidak baik kepada khalifah, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berat. Kita dengar bila jalan atas kereta kata siang bulu kamu. Siapa dia ustaz? Kalau kita kenal, amal telefon dah dia. Nak tanya dia ambil mana cerita Umar buat kerja pelik-pelik lagu ni. Kadang-kadang kita kena ingat dalam firqah Islam ni dia ada satu kumpulan lagi nama dia kumpulan Syiah. Kumpulan Syiah ni dia marah benar kepada Sayyidina Abu Bakar, marah benar kepada Sayyidina Umar, marah benar kepada Osman. Kalau dia sayang ni siapa dia? Ali seorang. Sayyidina Ali, ini saja dia puja. Jadi bila dia ada peluang nak masuk dalam agama kita ni, dia tay Umar. Dia kata Sayyidina Umar ni, gapo tak kata macam-macam. Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, perampas hak Ali, sepatutnya Abu Bakar jadi khalifah bukan apa ni? Sepatutnya Ali jadi khalifah bukan Abu Bakar. Hak melampau benar lagi, hak melampau benar. Orang Syiah hak melampau benar ni, dia kata malaikat Jibril tukar awak bagi wahyu. Patut Nabi ke Ali. Gitu kan jumpa Muhammad, pergi ke Muhammad. Jadi Nabi lah Muhammad. Patut Ali. Betul kepala sengit lagu. Berat. Jadi itu penyakit berat. Jadi Sayyidina Umar ni seorang khalifah, kita beradab dengan dia. Kalaulah betul, sungguh cerita tu pun tak perlu kita buat tobik. Dan kalau tak betul, apa jadi kita dengan tuduhan kita kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang kita ambil daripada sumber tak tahu mari mana. Maka dengar riwayat agak gomor kata Umar buat begini, Umar buat begini. Ini satu kes bahaya buat tuduhan kepada sahabat. Kadang-kadang tuduhan ni dah saiz satu perancangan yang dibuat oleh puak Syiah untuk nak memburukkan Umar. Pasal tu sebahagian daripada orang kita duk baca. Al-Khalifatur Rabi'u ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Amirul Mukminin Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Lepas tu karramallahu wajah. Karramallahu wajah pasal apa? Sahabat-sahabat lain kita baca radhiyallahu ta'ala, mari peringkat Ali, karramallahu wajah. Taksis Ali dalam masalah. Ini pun sebagian ulama tidak setuju kerana dia kata ada unsur nak royaknya Ali ni seorang sahabat yang tak pernah kena berhala, karramallahu wajah. Sahabat-sahabat lain itu bekas menyembah berhala. Ini dipanggil unsur Syiah nak memburukkan tiga sahabat yang lain. Kalau kita kata kita tahu satu, kita dah baca ni. Tapi nak ayatnya hati-hati dalam liciknya pokok Syiah ni nak memburukkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anil jami' anis sahabat. Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Mana dia takhsis. Jadi dia kata apa ni? Tak aja dengar awak kata lagi ni. Memang kita tak aja dengar. Mungkin kita tak kalau kita kata pun kita tak tahu apa. Nah. Tapi kalau kita ngaji dalam buku-buku akidah, adanya masuknya unsur-unsur pengaruh Syiah dalam masalah ini. Kerana
dia cuba nak highlight ke besarnya Ali ni mengatasi sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tertib Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi dia masalah kita kata tu kita tak apa. Karamallah wajah, kita nak kata semua pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, karamallah wajah, tak salah. Pasal semua wajah-wajah ini adalah wajah siapa dia? Wajah sahabat Rasulullah, wajah pembela-pembela Islam. Abu Bakar mari radhiyallahu taala anhu. Satu hari Umar raya dia mari. Nak uji dekah setengah harta dia untuk Islam. Mari-mari siapa tengok Abu Bakar raya akui semua harta aku ya Rasulullah pada Islam. Umar dia duduk dia tak lawa, Abu Bakar. Orang-orang lagi ni kita buat main. Ya subhanallah. Jadi bagaimana kata ulama, bersihnya tangan kita daripada darah sahabat, bersihkanlah pula lidah kita daripada mencerca para sahabat. Radhiyallahu taala anhum arda. Jadi cerita Umar tadi. Jadi kata Umar kata apa? Aku ni bukan Nabi, tapi aku membenarkan Nabi. Dan tiada aku imam yang adil. Dan bahawasanya aku harap bahawa tiada aku zalim. Aku pun jadi pemimpin. Tapi aku bukan seorang pemimpin yang adil. Setara Umar tak adil lagi. Jalan tengah malam, pikul, gandul, pergi cari orang miskin. Ya subhanallah. Tapi dia kata dia tidak adil. Walaupun aku tidak adil, kata Umar, tapi aku bukan seorang yang zalim. Itu dia panggil sikap tawaduk yang perlu kita belajar daripada sirah sahabat-sahabat radhiyallahu taala. Dan ada pun syahid, maka di mana bagiku dengan dia. Jadi nak mati syahid ni Umar kata aku ni manalah nak mati syahid. Pasal tak ada lagi peperangan di Madinah. Walaupun begitu, ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar Ibn Khattab telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabil. Berani kau kita nak kata. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Doa Umar kata, ya Allah, rezekikanlah pada aku ni mati syahid di jalan kau. Tapi aku tak mati lain. Ini jadi masalah. Kalau nak pergi mati di Azerbaijan, nak pergi mati di Syam, nak pergi mati mana, memang berlaku peperangan di antara Islam dengan orang kafir. Tak boleh. Zaman Sayyidina Umar lah, zaman luahnya pembuka negara Islam. Zaman luahnya buka negara Islam ni, zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada. Abu Bakar merintah beberapa tahun saja. Dan orang panggil bawa ambil peralihan daripada lepas Nabi tinggal, Sayyidina Abu Bakar nak islah dakhili. Berkemah balik jentera-jentera hak Islam. Mari Sayyidina Umar, zaman dia ni zaman Islam telah kuat, pasal itulah Umar dia lancar tentera dia pergi. Jadi dia doanya, ya Allah rezekikanlah aku ni mati syahid, tapi jadikanlah mati aku ni mati syahid aku di mana? Di negeri Rasul engkau sallallahu alaihi wasallam. Minta mati di Madinah. Sahabat-sahabat kejut, macam mana Umar? Dengar tak kita, ingat tak? Lepas peperangan Ahzab, tahun yang kelima, waktu tentera Ahzab balik, Nabi kata apa? Nabi kata, al-an naghzuhum wa la yaghzunana. Lepas pada peperangan Ahzab ni, tak ada lagi peperangan di Madinah ni, kita akan keluar, pergi berperang di luar Madinah. Tiba-tiba Umar doa pada Allah, minta mati di Madinah Munawwarah. Fi baladi Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada masalah. Jadi Allah Taala kabul doa Sayyidina Umar ni. Dia tengah keluar daripada rumah dia nak pergi ke mai subuh dekat sapa dalam masjid Nabi. Mari seorang Majusi bawa apa ni pisah tikar perut Sayyidina Umar. Apa ni? Belah perut dia. Itu Sayyidina Umar mati syahid dia di mana? Di Madinah. Doa dia, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Mati syahid di Madinah. Mana tak ada peperangan, tapi orang mari kobek perut dia ingat pisah. Mati dia. Kata Hasan biasanya Al-Basri, maka jadikan dia Allah siddiq dan syahid yang menghukum dengan adil. Allah Ta'ala jadi sungguh. Apa dia? Sayyidina Umar ni siddiq, memang orang yang benar.
Dan Allah Ta'ala pula bui kepada dia syahid. Mati syahid. Kerana cita-cita dia nak mati syahid. Dan orang yang hukum dengan adil. Bertanya Iskandar. Biasa Iskandar ni Zulkarnain ni. Orang hebat sekali. Bertanya akan Sukama. Apa dia Sukama? Orang-orang yang bijak. Ahli Babil. Daripada penduduk negeri Babil. Iaitulah di Iraq sekarang ni Babil. Iskandar tanya apa? Orang-orang bijak pandai ni. Dia kata, apa yang terlebih baik pada kamu? Berani atau adil? Iskandar tanya, orang ahli-ahli fikir ni. Ahli-ahli bangsawan. Orang-orang intelek. Manakah lebih baik bagi kamu? Berani ke adil? Kita nak jawab kau. Mesti kita kata berani. Berani hebat. Tak takut orang. Orang takut kita tak? Jawab mereka itu. Apabila dipakainya akan kami adil. Terkaya daripada berani. Kata dia orang-orang bijak ni kepada Iskandar. Dia kata kalau seorang tu bersikap dengan sifat adil. Tak payah berani lagi. Apa sahabat tak payah berani? Berani ke apa? Mereka tak ada musuh, dia orang adil. Dia nak orang berani, nak orang ada musuh. Bila ada musuh sebab dia ni kedabal. Orang yang tidak adil. Ni nak pada berani, nak lawan orang, nak. Dia kata oleh kerana kalau mu adil, tak payah berani lagi dah. Tak jawapan dia dah. Telah memberi surat setengah daripada amal Umar Abdul Aziz. Amal ke Umar. Kalau Umar menasabah. Ada alih ke? Ataupun amil. Kita kena cek tengok. Telah memberi surat setengah daripada amil Umar Abdul Aziz. Ataupun Umar. Maksudnya, orang-orang yang dilantik, pegawai-pegawai dilantik oleh Umar Abdul Aziz ke pelosok negeri. Itu dipanggil Umar ataupun amil. Jadi siapa surat ni, daripada pegawai dia kepada Umar Abdul Aziz, mengadu kepadanya daripada binasa dan negeri. Dia kata, ya Khalifah Umar, negeri kami ini binasa, punuh. Dan memohon akan dia harta, minta bajet, supaya dibaiki akan dia. Biasalah, pegawai ini minta dia Khalifah, bajet nak baiki negeri hak punuh. Gapa dia Umar jawab? Maka dibalasnya oleh Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu ta'ala anhu akan suratnya. Adapun surat kamu telah aku faham. Aku faham dah surat kamu ni. Minta duit. Nak beki negeri pasal punuh. Bahasa-bahasa jawab-jawabnya punuh orang habis. Kau hancur. Jalan-jalan raya punuh. Maka apabila engkau bacakan suratku. Bila sampai surat aku ni. Maka baikkan olehmu akan negeri kamu dengan adil. Bila sampai surat aku ni. Naklah kamu bersikap adil pada rakyat muslim. Bila mu adil, rakyat muslim dia akan baiki. Tak punuh-punuh. Jalan punuh dia baiki. Harita-harita kerajaan taknya punuh dia mu. Dia jaga. Dan engkau bersihkan dia daripada segala zalim. Mu jangan berlaku segala kezaliman yang berlaku, hapuskan dia. Segala kezaliman, hapuskan. Maka bahawasanya, ialah pembaiki negeri kamu, wassalam. Mu nak baiki negeri mu hak rusak ni dua perkara je. Yang pertama bersikap adil, yang kedua hapuskan kezaliman. Sedap surat dia, dua patah ya. Wassalamualaikum. Sudah surat. Ini khalifah yang adil ni. Umar bin Aziz berapa tahun dia jadi khalifah. Tapi dia sempat buat islah baiki negara umat Islam yang begitu luas. Dan kata Kisra, berbaris Kisra. Siapa dia Kisra ni? Kisra ni siapa? Raja Faris, negeri Quds. Nama dia Kisra. Kalau Kaisar, Raja Rom. Kisra ni Raja Quds. Tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya. Tak bahasa dia. Tiada kerajaan melainkan tenteranya. Kerajaan tak kuat kecuali ada tentera yang gagah.
Kalau ada kerajaan, tak ada tentera, nyusuri orang mati. Dan tiada tentera melainkan dengan harta. Harta tentera tak ada, kecuali harta ada. Untuk nak bayar gaji dia, nak beli tentera, nak beli senjata ke dia. Sama-sama lo ni pula dengan kereta kebal lagi, kapal terbang lagi kena beli. Kalau bawa main dengan apa ni, berdeh-berdeh, senapai patah, orang tak main dalam ni. Terus pemandu dia boleh lacap, beratus kilo lagi. Dan tiada harta melainkan dengan negeri. Harta pula tak boleh, kecuali ada negeri. Baru ada hasil. Dan tiada negeri melainkan dengan rakyat. Negeri pula tak ada, kecuali ada rakyat. Dan tiada rakyat, yakni yang memeliharakan melainkan dengan adil. Rakyat pulaknya tak boleh jadi rakyat yang baik kecuali pemimpin dia berlaku adil. Kalau pemimpin tak adil, rakyat akan berlagu. Kalau duk berlagu mana-mana berlagu atas dunia ni pun sebab tak puas hati dengan pemimpin dia. Orang panggil demonstrasi tu. Demonstrasi berlagu sana sini tu kesnya pemimpin dia ada. Rakyat ni tak tahan bila kena tekan kuat-kuat dia akan bangkit menentang. Kata Suraid Ibn Ubaid, kita tak takik nama-nama orang muka cerita juga. Ada pada Bani Israel seorang raja, melainkan ada sertanya seorang laki-laki penasihat dia. Yang satu bicaranya yang halim ni yang lemah lembut, yang bijak. Jadi zaman Bani Israel, pemimpin dia nya mesti ada seorang bijak, orang yang halim, orang yang cerdik, orang cerdik pandai, lemah lembut, duduk dekat dia semua orang ni. Penasihat dia ni. Tu zaman pemerintah dulu. Lo ni kalau ada penasihat apa pasal jenis penasihat pengapu. Lepas-lepas cara kau nak bagi nak rasuah dia. Apabila dilihatnya marah, bila dia tengok bos dia ni marah, disurat pada kertas. Dia tulis pada kertas. Dia pun tulis di kertas. Dan tiap-tiap kertas dia katanya dia tulis ke apa? Irhamil muslimin wa khafil maut wazkuril akhirah. 3 ayat dia tulis. Irhamil muslimin wa khafil maut wazkuril akhirah. Yakni kasihan olehmu akan orang muslimin. Mengsiap kepada orang muslimin. Jangan ada zalim ke dia. Marah ke apa dia sekali. Dan takuti oleh kamu akan mati. Kita ni dia tinggal ke mati kita juga. Tak apa lalu. Lemah habis. Tak. Semua semangat nak buat apa-apa pun. Ingat ke mati. Jadi lemah. Dan ingatkan olehmu akan akhirat. Ingat ke akhirat. Dia duduk atas surat ke raja. Kalau klik kawai nak marah, tulis ni. Hingga hilang marah. Siapa kawai itu berhenti, tak si marah dah. Orang merah muka ni, curah balik muka, baru dia pun tak tulis dalam surat. Yakni diberikan segala suratannya itu satu. Kamu dia satu. Hingga marah ni hilang. Dia wisata. Raja pun baca. Tak. Nak buat tak habis lagi, tak tenang lagi, atas surat lain pula. Baca. Orang cerdik sana. Dan Allah setengah daripada raja yang dahulu, serta menyurat ia pada 3 kertas. Raja zaman dulu ni dia tulis 3 keping kertas. Dan berkata bagi wazirnya. Apa dia wazir? Wazir itu makna menteri dia. Maka apabila engkau lihat akan daku marah, maka beri oleh kamu padaku 1 keping kertas itu. Mungkin akan marah, wis keping. Kamu dia satu yang lain. Marah lagi, wis pula orang lain. Maka Allah dalam kertas yang pertama, dia tulis apa dalam kertas mula-mula sekali. Innaka lastabilah. Wa innaka satamut. Wa ta'udu ila turab fayakulu ba'duka ba'da. Dia tulis. Bahawa engkau ni tiada Tuhan. Bukan tiada Tuhan. Tulis dalam kurungan itu, bukan Tuhan. Lastabilah. Mu ni bukan Tuhan. Kena tulis. Kalau kata tiada Tuhan, mana tidak beriman, bahaya. Ini dari segi bahasa pun kita kena faham. Istilah penggunaan bahasa tua dengan bahasa lama ni dengan gila ni lain. Tulis mulai awal. Pelajar-pelajar kita tu perhati kat kita ni. Nama klik baca jadi pelik. Bahawa engkau ni tiada tu tulis kat garis saya di bawah tiada tulis atas dia tu bukan Tuhan. Mu ni bukan Tuhan.
Jadi ingat ada Tuhan lah kita. Kita bukan Tuhan. Lasta bi'ilah. Baunya engkau lagi akan mati. Munya akan mati. Dan kembali kepada tanah. Maka memakan setengah kamu akan setengahnya. Mana tanah tu? Akan makan dia ulak setengah kita. Jadi tak tinggal satu. Habislah kertas yang pertama. Dan kertas yang keduanya. Irham man fil ardi. Yarhamka man fis sama. Kasihani oleh kamu akan orang yang di bumi. Pada bumi itu mana? Di bumi. Pada tulis di bumi. Jangan potong dia tu. Tulis garis atas pada tu. Tulis bodal. Dah mana? Di bumi. Nascaya dikasih ni akan kamu. Oleh orang yang pada langit. Kalau mu kasih ke orang di atas bumi ni. Mu akan dikasihi oleh orang ada di langit. Apa dia? Allah. Dan pada kertas yang ketiga, yaqdi bainan nas bi hukmillah fa innahu la yuslihum illa dzalik. Hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum Allah, maka bahawasanya tiada patut akan mereka itu melainkan demikian itu. Manusia ni tak patut kecuali lagu tu ya. Dengan yang demikian itu maksudnya dengan hukum Allah. Kalau tak berhubung dengan hukum Allah, tak jadi. Dan dikatakan orang kata qila lah ni, dia terjemuh waqad qila. Dikatakan orang apabila tiada meramaikan raja dalam kerajaannya dengan insaf. Insaf maknanya dengan adil, dengan baik. Nascaya binasa. Dalam kitab lama tu, nascaya negeri. Betul tak? Tambah. Nascaya, tambah. Buku kala kata itu. Nascaya binasa negeri dengan maksiat. Dak hak cetakan baru ni, ada dah. Binasa sudah ada. Tambahan ni, perkataan binasa ni ambil daripada cetakan lama. Miriah, cetakan Mekah tu. Dengan cetakan ni, hak baru ni ada tambah. Tapi kitab lama, hak kuning ni, tulis. Tambah itu, nascaya binasa negeri dengan maksiat. Maknanya kalau raja tidak memimpin dengan baik, dengan insaf, negeri dia akan jadi maksiat. Pasal itulah kalau kita jadi pemimpin, kita kena bersikap adil, kena bersikap warak. Kalau tidak, rakyat di bawah kita jadi huru-hara. Jadi, suasana yang tidak baik. Kita kena muhasabah sama diri kita. Kita sendiri pun. Kalau kita tengok anak kita nakal, kalau ada masalah, kita muhasabah diri kita. Apa yang anak cucu aku jadi lagu ni? Adalah benda tak kena dalam diri kita. Kadang-kadang kita semaya dah. Kita puasa dah. Tapi ada sesuatu yang dia tak lendik dalam tubuh kita. Berapa ramai orang semaya? Berapa ramai orang puasa? Tapi dalam hati dia penuh dengan hasad dengki. Penuh dalam hati kita ni rasa apa ni? Dengki ke orang. Penuh dalam diri kita dengan rasa dendam pada orang. Semua ni sifat-sifat ini akan merosakkan kedudukan, keharmonian rumah tangga kita. Kalau kita jadi pemimpin besar, merosakkan kampung kita, merosakkan negeri dengan sebab kita tidak berlaku insaf pada diri kita sendiri, tidak berlaku adil. Jangan tengok orang saja. Dan datang seorang Yahudi bagi Abdul Malik bin Marwan. Bagi itu makna kepada. Bagi tulis kepada. Seorang Yahudi mari bertemu dengan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan khalifah Bani Umayyah. Dia merintah negara Islam. Berkata dia kepada pemimpin dia, orang Yahudi tadi, "Hai Amirul Mukminin, setengah daripada orang besar kamu menzalimkan daku." Orang ni pergi ngadu ke khalifah, pegawai dia zalim kawan ni. Maka jika insafkan daku daripadanya, hendaklah memsikap adil aku daripada orang ni. Dan rasakan kami manis keadilan. Builah kami rasa manis keadilan kau ya wahai khalifah. Khalifah ni dengar awak tak reti. Maka tiada berpaling ia kepadanya. Maka tak paling. Engkau Yahudi mari dia. Kemudian maka diulang perkataannya baginya kedua kalinya. Dia ulang pula sekali lagi. Kata sana ni, mintalah keadilan ni. Maka tiada berpaling ia kepadanya.
Maka tatkala adalah pada kali yang ketiganya. Kali yang ketiga dia ulang. Tak pandai juga berkatalah ia, hai Amir Mukminin. Khalifah tu sering aku mengadu dia kata. Dia apa ayat? Hai Amir Mukminin, kami dapat dalam kitab Taurah yang diturunkan ke atas Kalimullah Musa. Berbaris itu Kalimullah Musa. Gelaran Nabi Musa ni orang panggil Kalimullah. Nabi kita orang panggil Habibullah. Bahawasanya imam tiada segianya bersekutu pada menzalimkan seorang. Dalam kitab Taurat kata, pemimpin jangan ada sekutu zalim orang dia. Kalau pegawai dia zalim, dia mesti bertindak. Jangan elok. Itu makna sekutu. Maka diangkat kepadanya. Maka jika maknanya orang ngadu kepada dia, diangkat kepadanya, maknanya orang apabila orang ngadu kepada pemimpin, pegawai dia zalim, maka jika tiada ia menghilangkan dia, maka sebenarnya telah bersekutu akan dia pada zalimnya. Mana kalau khalifah ni tak lari pegawai dia buat zalim, dia sekutu sekali dengan orang itu zalim juga. Apa jadi? Bila khalifah Abdul Malik bin Marwan dengar cerita ni, maka tatkala mendengar Abdul Malik akan perkataannya, maka terkejut ia. Terkejut kawan ni. Dan bangkit ia pada ketika itu juga. Bangun selalu pada ketika juga pada orang yang menzalimkan dia. Maka diturunkan daripada memerintahkan. Dia pecah selalu pegawai dia saya. Menzalim kawan ini. Dan dikembalikan hak Yahudi. Dan mengembalikan ia akan hak. Jadi itu. Apa ni? Manja lagi lah cerita kita. Kita berhenti sekat dulu.